pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi ada satu soalan yang ingin kita bincangkan pada kali ini, iaitu bagaimana kita boleh memanfaatkan penggunaan teknologi secara berfaedah dalam bulan Ramadan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, teknologi secara umumnya adalah alat yang boleh dimanfaatkan untuk pelbagai keperluan, untuk pelbagai kehendak manusia. Ada kalanya teknologi digunakan pada cara ataupun pada perkara-perkara yang baik, dan kadang-kadang digunakan juga untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru teknologi bukanlah kita boleh sebut sebagai satu perkara yang baik 100% ataupun buruk 100%. Justru sebagai seorang Muslim yang faham perkara ini, maka sebenarnya kita boleh memanfaatkan teknologi yang ada bersama kita pada hari ini, ya, untuk kita manfaatkan dalam bulan Ramadan. Baik, antara perkara yang sepatutnya ataupun sebaiknya ataupun digalakkan, ya, untuk kita sebagai umat Islam lakukan pada bulan Ramadan, di samping solat tarawih, berpuasa yang wajib dan sebagainya, adalah kita membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu adalah perkara yang tak boleh dipisahkan dengan bulan Ramadan sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bulan Ramadan dalam Al-Quran secara jelas dan dikaitkan dengan penurunan Al-Quran. Justru sebagai umat Islam, ya, kita sepatutnya, ya, sebaiknya cuba mendekatkan diri dengan Al-Quran pada bulan ini dengan cara membacanya, tadarusnya, memahaminya dan sebagainya. Jadi antara perkara yang boleh membantu kita untuk melaksanakan perkara ini adalah teknologi. Ya, pada zaman sekarang, ya, kalau ingin mendengar Al-Quran, ya, kita boleh mungkin dengan radio pun boleh mendengar Al-Quran, ya, ataupun dengan televisyen. Bahkan sebenarnya apa yang selalu kita pegang, iaitu telefon pintar, boleh kita gunakan untuk tujuan tersebut. Ya, bahkan kadang-kadang ia lebih efektif, lebih berkesan. Kerana apa? Adalah mungkin sebelum ini kita akan membawa ke mana-mana lah, ya, mushaf ataupun kitab Al-Quran itu ke mana-mana untuk sekiranya bila ada masa lapang kita boleh baca, ya. Tetapi dengan adanya telefon pintar yang ada sekarang ini, tak kiralah sama ada menggunakan sistem operasi Android ataupun iOS, ya, kita boleh membuka Al-Quran, ya, kita boleh membaca Al-Quran, ya, bahkan kita boleh memastikan cara bacaan yang betul. Ya, bagaimana? Kebanyakan aplikasi-aplikasi Al-Quran yang boleh kita muat turun ke telefon pintar kita, kebanyakannya pada waktu ini boleh kita jalankan bacaan Al-Quran daripada pakar-pakar, ya, qari di dunia, seperti Syekh Mahmud Khalil Khusari, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Mishari Rashid Al-Affasi dan sebagainya. Ya, justru mungkin, ya, kalau kita tiba-tiba ketika tadarus contohnya lah, ya, kita dapat macam mana nak baca ni, ya, itu ni ke dalam satu yang biasa berlaku masalah, kan, ya. Jadi kita boleh gunakan bacaan-bacaan yang boleh kita capai daripada aplikasi-aplikasi, ya, yang boleh kita muat turun ke telefon bimbit kita itu untuk mengenal pasti bacaan yang sebenar. Itu yang pertama. Ya, jadi kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat yang merupakan satu bentuk hasil teknologi moden sekarang untuk kita membaca Al-Quran dengan mudah,
ketika terang boleh, ketika gelap boleh, ketika malam boleh, ketika siang boleh, di mana-mana sahaja. Ketika menunggu bas boleh, ketika dalam bas pun boleh, ya. Tak ada masalah. Masalah cahaya pun tidak ada masalah. Memang rata-rata nampaknya lebih efektif, lebih mudah. Cuma mungkin ialah saiznya bergantung kepada bagaimana kita membesar ataupun mengecilkan saiznya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Rizky, ada setengah aplikasi untuk Al-Quran ini kita boleh menguji hafazan kita. Ini untuk mereka yang menghafal Al-Quran lah, ya. Jadi boleh kita gunakan aplikasi tertentu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, untuk kita gunakan dalam menguji hafazan kita. Ya, gunakan masa yang kita dalam bulan Ramadan ini untuk menghafal sedikit sebanyak Al-Quran, ya. Kalau tak boleh pun tak apalah, juzuk 30 tu banyak lagi ayat yang mungkin belum kita hafal. Kita gunakan masa yang ada ini untuk kita hafal Al-Quran dengan berbantukan teknologi moden yang rata-rata semua orang ada sekarang, ya. Baik, di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita boleh gunakan teknologi yang ada sekarang untuk memilih ya, memilih guru-guru yang kita suka, yang terkenal ataupun yang tidak terkenal, yang pastinya boleh dipilih menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk kita dengar tazkirah, ya, kelas-kelas agama yang bagus yang mereka buat. Mungkin sebelum ini tanpa ada teknologi moden seperti mana sekarang, kita tak boleh pilih. Mungkin kita kalau nak belajar, kita terpaksa pergi ke kelas, pergi ke surau, pergi ke masjid, ya, dan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang kita boleh pilih, ya. Kalau kita nak contohnya dengar tazkirah daripada katakan mufti wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, kita boleh cari di YouTube contohnya, ya, tazkirah yang telah beliau buat. Begitu juga mungkin kelas-kelas, ya, pengajian-pengajian mungkin yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Baik, itu dari satu aspek, ya, kita mengambil manfaat untuk kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita juga boleh menggunakan teknologi pada bulan Ramadan ini untuk menyebarkan kebaikan. Pelbagai jenis kebaikan kita boleh sebarkan, ya. Yang penting jangan sebarkan benda yang tidak pasti. Perkara-perkara yang pasti elok disebarkan, yang baik elok disebarkan pada bulan Ramadan ini. Saya rasa para penonton sekalian semuanya memiliki akaun dalam WhatsApp, Telegram, ya, Facebook dan sebagainya. Jadi bahan-bahan baik, ya, yang boleh memberi pahala kepada kita di bulan Ramadan ini, kita sebar-sebarkanlah. Ya, jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita gunakan melalui teknologi untuk dimanfaatkan, ya, pada bulan Ramadan ini. Moga sekiranya kita buat perkara-perkara tersebut, ya, akan memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain, dan Ramadan pada tahun ini boleh lebih bermakna daripada Ramadan pada tahun-tahun yang lepas. Jadi itu saja daripada saya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.